Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid, hari ini kita akan teruskan bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran, pelajaran yang ketiga iaitu bagi Surah Ibrahim ayat 1 hingga 3. Baiklah murid-murid, sebelum tu mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan sama-sama membacakan surah Ibrahim ayat 1 hingga 3 serta mengenal pasti hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Baiklah, mari kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Baiklah, huruf lam ini ditandakan dengan warna biru. Jadi hukum yang berwarna biru ini ialah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Panjang harkatnya adalah 6 harkat. Jadi nanti kena panjangkan sebanyak 6 harkat. Seterusnya, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumat. Kitabun an. Okey, warna kuning di sini hukumnya ialah izhar halki. Perlu dibaca dengan jelas, terang dan nyata. Kemudian anzal. Anzal. Ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Jadi huruf nun itu, sebutan nun itu bunyinya samar-samar. Anzalnahu. Kemudian ilaika. Okey, ini ada hukum baru hari ini iaitu ilaika. Hukum baru. Hukumnya adalah mad lin. Mad lin. Cara nak kenal mad lin ni ialah huruf waw ataupun ya yang berbaris mati. Macam ni ya yang berbaris mati kan. Okey, sebelumnya itu huruf yang berbaris atas. Sebelum ya ataupun waw yang berbaris mati, sebelumnya itu hurufnya berbaris atas. Jadi macam inilah. Sebelum ya berbaris mati ni hurufnya berbaris atas. Okey, jadi bacaannya ialah ilaika. Okey, kenapa dinamakan mad lin? Lin ni maksudnya lembut. Jadi bacaannya dibaca dengan lembut sikit lah. Ilaika. Tapi sekiranya dibacakan dengan waqaf, diberhentikan. Ilaik. Okey. Jadi harkatnya adalah 2, 4 dan juga 6 harkat. Itu kalau diwaqafkan. Ilaik. Tapi kalau kita sambung, bacaannya macam biasa. Ilaika litukhrijan nasa minaz zulumat. Okey, minaz zulumat. Okey, Ustazah ada bulatkan di sini. Selepas alif lam, ini hukumnya alif lam syamsiah ke alif lam qamariyah? Okey, hukum yang bertanda bulatan warna hijau ini hukumnya adalah idgham syamsiah ataupun disebut sebagai alif lam syamsiah. Macam mana nak kenal alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah? Kalau alif lam syamsiah, selepas huruf alif lam ni, alif lam, huruf dia yang ketiga ni ada tanda sabdu di atas. Itu namanya idgham syamsiah sebab dia memasukkan. Dia tak sebut lam ni, dia terus masukkan huruf zat. Az-zulumat. Dia tak sebut al. Dia sebut az. Dia masukkan kepada huruf yang ketiga ini. Okey. Teruskan. Minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila. Mim mati bertemu dengan
alif. Hukumnya adalah izhar syafawi. Ustazah dah sebutkan. Sekiranya mim mati bertemu dengan selain huruf ba dan juga mim, hukumnya adalah izhar syafawi. Iaitu kena baca jelas, terang dan nyata. Rabbihim ila. Mim mati kat sini, jadi kena bibir tu kena tutup rapat. Rabbihim ila Siratil azizil hamid. Al-aziz. Ni Ustazah bulatkan warna biru. Hukum tajwid yang terdapatnya adalah izhar qamariyah ataupun dipanggil sebagai alif lam qamariyah. Tadi idgham syamsiah. Kalau idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah ni Ustazah dah kata huruf yang selepas alif lam tu ada huruf kemudian dia ada tanda sabdu. Jadi kalau alif lam qamariyah dan juga kita sebut sebagai izhar qamariyah, huruf yang ketiga itu, contoh huruf ketiga dia ain, lepas alif lam ni ain, atas huruf ain tu tak ada tanda sabdu. Jadi dibaca dengan terang. Al-azizil, al-azizil. Jadi dibaca dengan terang. Itu namanya izhar alif lam qamariyah. Izhar qamariyah, alif lam qamariyah. Al-hamid. Warna merah. Hukumnya qalqalah. Qalqalah kubra. Okey, seterusnya. Allahillazi. Allah. Okey, bacaan Allah ini. Cara bacaan Allah bagi sebutan yang pertama ini, kalimah pertama Allah, depannya tak ada apa-apa kan, dia mulakan dengan Allah, maka perlu dibaca dengan tafkhim ataupun tebal. Allahillazi lahu. Allazi. Idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Allazi lahu. Okey, lahu hukum baru juga iaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Cara nak kenal mad silah qasirah adalah adanya huruf ha. Ni huruf ha ni. Ha bulat ni, ha dhamir, ha bulat macam ni. Kemudian selepasnya tu ada huruf waw ataupun ya. Ada huruf waw ataupun ya, macam ni. Jadi dia ada hukumnya adalah mad silah qasirah. Harkatnya adalah 2 harkat. Panjangnya adalah 2 harkat. Lahu ma fis samawati. Okey, as-samawat. Sama juga alif lam syamsiah sebab huruf ketiga ada sabdu. Wa ma fil ard. Al-ard. Jadi izhar qamariyah. Sebab apa? Huruf ketiganya tak ada sabdu. Wa wailul lil kafirin. Wa wailul lil kafirin. Okey, y. Ya yang berbaris mati sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Hukumnya adalah mad lin. Kemudian tanwin bertemu selepasnya huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Boleh masukkan huruf tersebut tapi tak boleh tanwin. Tu bila tanwin pula, maaf. Tak boleh dengung. Okey, itu namanya bila gunnah. Tak boleh dengung. Wa wailul lil kafirina min azab. Min azab. Sama juga hukumnya adalah izhar halki. Min azabin syadid. Bin syadid. Okey. Ikhfa hakiki. Kemudian di hujungnya adalah qalqalah kubra. Sebab dia berada di akhir kalimah. Jadi namanya qalqalah kubra. Seterusnya. Allazina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Okey, ayat yang ni banyak berkaitan dengan hukum izhar qamariyah dan juga idgham syamsiah.
Yang pertama hukumnya adalah idgham syamsiah sebab ada tanda sabdu. Kemudian al-haya, ha tak ada tanda sabdu. Jadi hukumnya izhar kamariyah. Ni. Kemudian ad-dunya ada tanda sabdu. Idgham syamsiah ataupun disebut alif lam syamsiah. Al-akhirah. Ia adalah izhar qamariyah. Baiklah, sambung. Wa yasudduna an sabilillah. Okey, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Okey, yang ni tanwin bertemu dengan shin. Ada 3 hukum ikhfa. Nun mati bertemu dengan zai. Okey, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Okey, seterusnya ada perkataan Allah, lafzul jalalah. Okey, bagaimanakah untuk kita bacakan sebutan Allah di dalam ayat ini? Okey, dia perlu dibaca dengan tipis. Kenapa kena baca dengan tipis? Tarqiq. Kerana sebelum perkataan Allah ini adanya huruf yang berbaris bawah. Okey. Lagi sekali ya, murid. Wa yasudduna an sabilillah. Sabilillah. Okey, jadi kena dibaca dengan tipis sebab sebelumnya berbaris bawah. Wa yabghunaha 'iwaja. Wa yabghunaha 'iwaja. Ba yang mati ini dipanggil sebagai qalqalah. Cuma ia bukan qalqalah kubra macam sebelumnya. Ia adalah qalqalah sughra. Qalqalah yang kecil. Kerana apa? Kerana dia berada di tengah-tengah kalimah. Kemudian iwaja. Hukumnya adalah mad iwad. Hukumnya adalah mad iwad. Ustazah dah pernah terangkan sebelum ni. Mad iwad adalah hukum bagi huruf yang dia tanwin berbaris atas. Kemudian dibacakan dengan waqaf. Kemudian dia berhenti. Jadi dia kena baca dengan baris atas 2 harakat. Iwaja. Jangan iwajan. Salah. Iwaja. Wa yabghunaha iwaja. Seterusnya. Ulaika. Laika. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Hukumnya mad wajib muttasil. Hukumnya mad wajib muttasil. Jadi panjang harakatnya adalah 4 ataupun 5 harakat. Fi dhalalin ba'id. Lim ba'id. Tanwin bertemu dengan ba. Hukumnya adalah iqlab. Huruf tanwin ataupun nun mati bertemu dengan ba, satu huruf saja ba, hukumnya adalah iqlab. Fi dhalalim ba'id. Jadi dal berada di belakang, apabila dimatikan dinamakan sebagai qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Jadi ini saja hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 1 hingga 3. Baiklah murid, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan bacakan semula surah Ibrahim ayat 1 hingga 3. Diharapkan semua murid-murid dapat mengambil perhatian dan mengikut bacaan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran bagi mata pelajaran tilawah Al-Quran pada hari ini. Ustazah harapkan semua murid-murid dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Semoga jumpa lagi kita pada sesi pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.